Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'du. Faqala Syekh Zainul Abidin Ibn Muhammad al-Fattani al-Makki thumma al-Filfilani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan hayatun, situ deh sifat hayat. Ini kita masuk sifat yang seterusnya dalam sifat ma'ani, sifat-sifat yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf mengenal, mengetahui dengan secara tafsili, dengan secara huraian satu persatu. Tuh 20 sifat. Dah. Kemudian kita ni masuk sifat yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sifat yang ke 10 daripada semua jenis sifat, atau sifat yang ke 4 daripada kategori sifat ma'ani. Tu dan hayatun. Ini wayajibu fi haqqihi ta'ala al-hayatu. Dan mesti pada zat Allah Subhanahu wa taala itu sifat penghidup. Jadi sifat hayat ni satu sifat yang tidak ada ta'alluq padanya. Tidak ada ta'alluq. Dia hanya boleh diletak makna sifat serta samaratus sifat. Adapun makna ta'alluq tak ada. Sebab itulah kalau kita terjemah hayat tu artinya penghidup. Tu orang panggil sifat. Atau kita kata hidup, itu dia panggil samaratus sifat, samarah daripada sifat penghidup. Adapun ta'alluq sifat hayat tu tak ada. Ta'alluq
Ada hijaunya mengada, meniada. Iradah hijaunya menentu. Ilmu hijaunya mengetahui. Itu. Begitulah nanti sama basar dan kalam semuanya ada hijau. Tapi hayat ni tak boleh kita kata menghidupi, tak boleh itu. Atau berhidup, tak boleh, tak kena gitu. Lepas tu apa hidup sah? Atau tak sama arah sifat boleh hidup gitu ya. Tu. Kenapa? Karena dia ni orang panggil sifat yang menjadi seolah-olah syarak pada wakil atau syarak sengoti fit ta'aqquli dia panggil. Syarak apa? Nak mengesahkan satu zat tu bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya. Gitu. Tu dia panggil hayat ni sifat seolah-olah syarak pada wakil, pada realiti. Tapi syarak sengoti fit ta'aqquli. Syarak sungguh-sungguh dalam kepala otak kita. Mana satu zat kita nak kata dia tu bersifat dengan itu ini hidup ke tak? Itu tu. Kalau awal-awal lagi tak hidup, tak usah percaya sifat lain tu. Gitu. Maka sebab tu kalau ulama mutakallimun atau ulama kalam, dia akan bila sifat ma'ani ni hayat dulu. Kenapa? Kerana ulama kalam ni ulama ma'qul dia panggil, ulama yang menguasai ilmu akal dia panggil. Tu kita lihat dah dulu. Kalau ulama tauhid, ulama akidah, ya beza tu. Ulama kalam ni dengan ulama tauhid ni ada beza sikit. Mana? Ulama tauhid, ulama akidah ni dia tulis kitab tu memang untuk hak fardu ain dah. Hak suci daripada percampuran perbahasa dengan istilah-istilah falasifah dan sebagainya, tak ada. Kita tak akan dengar dah dalam kitab ni anasir arba'ah ke ni, ataupun saufastaiyah ke apa perkataan-perkataan hak pelik-pelik, kita tak akan dengar. Kerana hak tu istilah-istilah dalam ilmu falsafah tu, ia terjun di dalam lagi. Kalau ulama kalam ni dia lebih lagi pada tu. Ulama kalam ni dia siap untuk menjawab i'tiraf bangkangan-bangkangan daripada firqah-firqah yang lain. Sebab tu ulama kalam ni lebih tinggi lagi lah, kerana dia menguasai hak fardu kifayah. Kalau ulama tauhid ni maknanya dia tulis kitab-kitab tu untuk kita orang awam ni upah fardu ain gitu ya. Jadi biasanya ulama tauhid bila tulis kitab tentang akidah, kalau membilang sifat ma'ani tu dia mula dengan kudrat dulu. Sebab apa? Sebab kita orang awam ni, kita orang ni, gapo hak nyata di kita tentang Tuhan ialah asar, kesan daripada kudrat Allah Ta'ala. Tu apa hak berlaku di kita sekarang ni kesan daripada kudrat Allah Ta'ala yang mengada. Jadi tiap apa hak Tuhan mengada tu ialah apa yang muafakat dengan benda hak dia tentu sedia kala dengan sifat penentunya, iradanya. Dan apa hak dia tentu sedia kala tu dia tahu sedia kala lagi dengan sifat ilmu dia. Itu naik dah tu ni. Tapi kalau ulama kalam, dia akan mula sifat ma'ani dengan hayat dulu. Dengan sifat hayat dulu. Sebab apa sifat hayat dulu? Sebab ta'aqqul akal. Dia main ikut akal. Ta'aqqul akal, satu zat tu kita nak bercara sifat-sifat lain, hidup ke tak hidup dia tu. Kalau tak hidup, asal duk bercara petang hari lagi saja. Tu. Jadi seolah-olahnya sifat hayat ni syarak pada wakil. Seolah-olah syarak pada wakil. Dia kata syarak sengoti pada wakil. Artinya kalau seolah-olahnya Tuhan tak ada sifat berhidup ni, mana Tuhan pun boleh mati juga ada. Kerana Tuhan ni hidup dengan sifat berhidup, bukan hidup dengan roh. Walau roh yang kodeng sekalipun tak boleh kita i'tikad gitu. Tu sebab tu dalam kitab Arab dia kata kan. Dia kata wa hayatuhu ta'ala laysat biruhin, dan bermula sifat berhidup Allah Ta'ala tidak adalah ia dengan ruh, bal hayatuhu li zatihi, bahkan hidupnya Allah Ta'ala tu bagi zatnya, mana hidup dengan sifat ada di zat dia, min ghairi wasitati syai'in zaidin, daripada ketiadaan perantaraan sesuatu yang lebih
alaiha di atasnya, di atas zat Allah Ta'ala. Mana misal sesuatu yang lebih, karruhi seperti roh. Tu kan kita ni hidup kerana di sisi ada roh dalam jasad, Allah jadikan kita tu hidup. Maka roh tu bukan sifat bagi jasad tu. Roh tu satu zat asing, jasad satu zat asing. Maka sebab itulah boleh dipisahkan. Nah, bila siapa ajalah. Bila siapa aja tu melekil maut, boleh tarik roh kita tubik daripada tubuh kita, badan kita, jasad kita. Artinya roh tu bukan sifat bagi jasad, tapi roh tu satu jasad, satu zat yang asing daripada jasad. Jasad satu zat, roh satu zat. Itulah gitu. Maka kerana itu kata dia, falidzala ya'tarihil mautu. Maka kerana itulah tidak mengenai akan Allah Ta'ala tu oleh mati. Tu. Sebab tu tak mengena oleh Allah akan Allah Ta'ala tu oleh mati. Allah Ta'ala tak mengena akan dia oleh mati. Sebab apa? Sebab dia hidup tu dengan sifat penghidup ada di zat dia. Bukan dengan sesuatu yang asing, yang suku sakat, yang selain daripada zat dia. Apa? Yakni seumpama zat roh. Tidak. Bi khilafi hayatil hawadisi. Hal keadaan menyalahilah bagi hidup yang baharu ni. Hidup kita yang baharu. Kita ni yang baharu. Kita hidup tu. Fa innaha, maka sesungguhnya hidup yang baharu ni, bi syai'in zaidin, dengan sesuatu yang asing, yang lebih, ala zawatiha, di atas segala zat-zatnya yang baharu, wa huwa ruhu, dan itu sesuatu yang asing, yang lebih daripada jasad dia tu ialah roh. Falidha ya'tarihal mautu. Maka kerana inilah, kerana hidup kita ni dengan syai'in zaidin, dengan sesuatu yang asing daripada jasad kita, ya'tariha, mengenai di atas zat kita ni al-mautu, oleh mati. Gitu dah. Maka sebab tu tak boleh kita tu i'tikad Allah Ta'ala hidup dengan ruh. Tak boleh. Wala yajuzu i'tiqadu anna lahu ta'ala ruhan. Tiada harus, yakni haram. Bahkan boleh jadi kafir haram pada syarak, kufur pada batin i'tikad. Wala yajuzu, dan tiada harus, yakni haram serta boleh jatuh kufur kalau orang tu i'tikad. I'tikad apa? I'tikadu, yang berpegang. Tiada harus, yakni haram serta boleh jatuh kafir orang yang berpegang, annalahu ta'ala, akan bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala ruhan, ruh. Walau qadimatan, walaupun ruh tu kita kata tak apa, ruh yang qadim, tak boleh. Sebab apa? Dengan sendiri kita i'tikad Tuhan tu tidak bersangatan esa. Sedangkan Tuhan wahdaniyah pada zat. Tu artinya tidak ada satu zat lain selain daripada zat Allah yang sama seperti Allah, nak cukup dua dengan Allah tu tak ada. Jadi kalau ada roh yang qadim, bermakna zat Allah satu, jasad satu zat, roh satu. Mana ada zat selain terjemuh gitu hidup. Boleh juga orang panggil terjemuh dengan makna samaratus sifat, dia panggil samarah bagi sifat. Kalau terjemuh dengan sifat, makna sifat sengerti-ngerti tu pehidup. Buhpa sebuti sesal salah. Ni. Nak win apa orang panggil makna dia wujudiyah. Karena sifat-sifat ma'ani ni sifat hak bahasa wujudiyah. Arti sifat wujudiyah ni lau kushifa binal hijabu, lau kushifa 'annal hijabu, kalau Allah Ta'ala bukakan tabir, tirai, hijab yang bahasa maknawi tak nampak lah. Macam dinding tu, tabir, tirai yang hissi. Ini tak ada nampak tabir ni. Tapi hakikatnya ada tabir yang melindungi mata kita, hati kita. Kalau Tuhan singkapkan tabir yang maknawi ni, la ra'ainaha, pasti kita dapat nampak sifat-sifat ma'ani Allah. Kenapa? Karena sifat-sifat ma'ani Allah ni sifat yang wujudiyah. Tu yang bahasa sungguh lagi ada. Itu lah. Sifat Tuhan bukan sifat kita dah. Tu sebab ada mau dengar orang hak duk mengajar kononnya hakikat. Kononnya hakikat. Dia kata macam mana anak-anak anda kita nak kenal Allah? Ya halus itulah orang mengajar hakikat ni kononnya. Bukan hakikat sungguh pun. Kita nak kenal Allah ni anak-anak anda,
melalui sifat-sifat Allah yang ada pada kita. Oh. Mana sifat-sifat Allah yang ada pada kita, anak-anak anda? Ha? Ayah anda nak beritahu ni. Kudrat, irada, ilmu. Nyakit time nata ni. Lihat ni. Gerak ni. Sifat-sifat Allah ada di kita. Kalau ada di kita, bukan sifat Allah lah, sifat kita. Nah, sifat kita, kau sifat Allah. Dia kata nama sama. Sama pada nama tu tak apa, asal maknanya beza. Ini ngaji dah habis ni, kira nak mengajar orang jadi sesak barat habis ni. Nah, kita ngaji dah ke wahdaniyah Allah Ta'ala pada sifat. Apa bersangatan Allah Ta'ala esa pada sifat? Bersangatan esa Allah Ta'ala pada sifat, artinya yang pertama, tak ada di zat Allah dua sifat yang sama pada nama dan makna. Dua kudrat, kudrataini, iradat, tak ada. Mana sifat Tuhan tu banyak, tapi jenis dua, kudrat satu, iradat satu, ilmu satu. Sebab tu kita terjemah pekuasa, penentu, pendengar, pelihat, perkata, pengetahuan. Itu sebab satu. Kalau terjemah berkuasa, melihat, tak satu melihat. Gabung berat Tuhan gitu. Buta oleh hadiah. Nah, mengetahui satu. Oh, jahim nak kita banyak juga tahu. Sebab tu terjemah dengan apa? Lagi pula apa makna Tuhan tu bersangatan esa pada segala sifat, yakni tidak ada di zat selain daripada Allah satu sifat pun yang sama dengan satu sifat Allah pada nama dan makna. Tak ada. Kalau sama pada nama tak apa dah. Allah ada, pak kita ada dia. Oh, ada juga. Tu kita Allah juga kan. Tuhan kita. Hei, makna ada Tuhan beza. Makna ada kita ke beza. Tak apa. Tu makna kenal Tuhan, bila kita beza. Kita beza dengan Tuhan, tu kenal tu panggil. Nak kau tak boleh beza kita mu kata tu sifat Tuhan ada di kita. Kalau sifat Tuhan ada di kita Tuhan lah jawab dia. Nah. Tu lagu tu. Hai, pagak. Ni banyak juhalak lah ni, pahala kita tegur lagu ni mau. Ilmu ni banyak ustaz. Ustaz jangan ingat ustaz seorang je yang faham yang betul kefahaman ustaz. Lepas tu Natali berah tu kecek gitu tu. Oh, kalau gitu gak ikut kefahaman orang tu betul cara orang tu gitu. Ikut kefahaman orang ni betul cara ni. Oh, tak ada orang salah lah kalau gitu. Memang dah. Hak mengaku ngajar hakikat makrifat tu kecek gitu kak. Nama kan Pak Haji Syahri sebut lalu sebenarnya malah nak serabut perut Nah, mungkin mengopak. Benda wajib tahzir. Baca lagi kitab Syairul Salikin. Wajib antara kena tahzir orang menyebab ajaran sesat. Kena sebut nama berapa. Kalau boleh beringat alamat IC berapa nak sebut. Biar orang pakat beringat. Beringat kalau nak turut juga tu. Lepas dah kita dengan Allah Ta'ala. Kita turut hariak Nah. Tu karu. Dia kata mana? Sebenarnya semuanya benar dia kata. Ini maksud ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang benar. Apa maknanya jalan benar? Semuanya benar pada susunan Allah. Kristian benar pada Kristiannya. Hindu benar pada Hindunya. Buddha benar pada Nyai gitu. Islam benar pada Islamnya. Ahlus sunnah benar pada ahli sunnahnya. Syiah benar pada syiahnya. Wahabi benar pada wahabinya. Kalau gitu tak ada orang salah. Tak ada bagi dia kali. Semua benar berlaku. Nama-nama kijak Tuhan kata inna dina indallahil Islam. Apa nama kijak Nabi duk kata la taftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah fawahidun fil jannah wa thintani wa sab'ina finnar. Tak ada kijak Nabi duk sabda gitu. Tak ada kijak Quran duk kata lagu tu. Dah semua betul lah ke? Benar lah ke? Tak betul tu. Yang benar hanya satu. Islam ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang benar. Lain pada tu walau Islam sekalipun kami tidak ahlus sunnah wal jamaah, firqatud dhallah, firqah yang sesat. Kupu tak kupu tengok dulu. Tiap-tiap sesat belum tentu kupu. Tiap-tiap kupu tentu sesat. Dia ada beza tu. Ni. Tu. Nah, tu jangan pakai borong gitu jangan. Pakai lu hak kupu tentu-tentulah sesat. Ni benar juga. Tu selegok tabuk habis tu. Jadi paham pluralisme, liberalisme agama tu gitu. Liberal tu gitu. Yang menafsirkan Quran mengikut kebebasan akal dia sendiri. Kemudian pluralisme artinya menyatukan semua agama semua benar. Dah.
Bukan semua agama benar. Kalau semua agama benar, orang tak ada hak kita nak pergi semaya Batu Keh ke. Ada tu ni. Minggu depan gereja di Petaling Jaya ke. Gitu. Tak boleh. Bagi kita orang Islam, hanya Islam yang benar. Yang lain sesat. Nah gitu. Orang Hindu kena gitu. Orang Hindu, bagi orang Hindu, Hindu je yang benar. Semua sesat. Orang Buddha pun nak gitu. Bagi orang Buddha, Buddha je yang benar. Semua sesat. Kalau duk benar belaka, tak ada hijau agama ni. Nah, ini pula serba. Esok pakai air warna kuning pula. Atau tekak osah-osah nyepak gitu boleh. Nah, lusa pakai pak dahak lambai salib pula. Boleh gitu. Mana boleh gitu. Sebab tu pluralisme agama ni musuh bagi setiap agama. Semua agama kena memusuhi. Sebab apa? Sebab dia menyebabkan orang itu tak ada agama. Nah, dia sepatutnya orang Kristian kena i'tikad Kristian yang sebenar. Yang lain semua sesat. Islam sesat, Buddha sesat, Yahudi sesat, Hindu sesat, semua sesat. Siapa yang benar? Kristian. Siapa? Bagi orang Kristian lah. Engkau dia orang Kristian ke? Tak orang Kristian semua benar. Islam pun benar. Apa gitu? Mai duk gereja ini mai semaya insya kat dia. Boleh gitu? Tak boleh lah muka dia agama Kristian. Bagi dia agama Kristian lah hak benar. Hak lain sesat belaka. Orang Yahudi pun gitu juga. Yahudi hak betul, hak lain sesat. Hindu yang hak betul, hak lain sesat. Kita orang Islam pun Islam je lah hak betul, hak lain sesat. Gitu. Tu. Soal sesat kata sesat tu bukan menghina, kena pegangnya kita. Sebab tu kita tak boleh nak buat musuh orang dengan sebab agama, tak boleh. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tak boleh buat perseteruan. Tidak ada jenis perseteruan dalam Islam. Pada bangsa ke, pada agama tak boleh. Illa 'alal zalimin. Mereka orang zalim, orang jahat. Orang melanggari undang-undang. Baru boleh buat musuh. Itu. Tu tak boleh kita maki caci tak boleh. Fala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu caci maki orang yang menyembah selain daripada Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Nanti mereka akan mencaci maki Allah tanpa mengetahui ilmu yang benar. Hanya semata-mata didasari rasa permusuhan. Kadzalika zayyannas likulli ummatin amalahum. Demikianlah Tuhan hiaskan bagi tiap-tiap manusia tu pada agama dia akan segala perbuatan mereka. Mereka rasa benar apa yang mereka buat, padahal tak benar. Nah, hak benarnya apa? Islam. Nah, mana boleh semua benar. Nah, tak ada yang sesat. Tak ada yang kafir anak-anak anda. Itulah maknanya ihdinas siratal mustaqim. Nyanyi kalau gitu. Tak ada hijab. Kita duk ngaji suku sembahyang ni. Dah semua benar. Nah, kefahaman ustaz mungkin betul, tapi saya faham lagu lain. Saya faham mungkin betul juga. Kalau gitu tak ada hijab. Kita duk ngaji ni. Nah, kita belajar ni supaya kita dapat fahmus sahih. Faham yang betul. Nah, sebab tu ulama kata man akhadha ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Siapa yang ambil ilmu akidah di dalam kitab semata-mata tanpa seorang tok guru pun dia mengaji, maka masuk dalam perut pedas dia tu segala sengka-sengka. Nah, pada pendapat ambo rasa lagu ni kudrat iradat. Rasa sifat kita kok ni ada kita nak cakap ke kata gi kau teroyong kubur Allah kawe tak ada kederak hari ni. Tak ada kederak. Demo ada sifat kederak juga. Demo tu hai juga ke kan? Supa pada nama tu tak apa. Maknanya beza. Kederak kita, sifat perkuasa kita tu aradun arok yakumu bil jirmi, yang menopel pada jirim kita. Nah, yakbalud dik wa dik, nah, menerima berkurang dan bertambah. Terima kurang, terima tambah. Lah tu ala sabilil iktisab wal kasab, atas jalan usaha yang buruk, usaha yang baik. Kasab wal iktisab, bukan di atas jalan buat semua, tidak. Itu kederak kita. Pas sama kederak tu tak sama. Kederak tu sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun fi zatillah. Itu kederak tu satu sifat yang sungguh lagi ada, yang sedia kala kekal selama-lamanya, ada di zat Allah Ta'ala. Nah, tu
yujidu biha al-mumkini minal adami ilal wujudi wa yu'dimu biha al-mumkini minal wujudi ilal adami. Menjadi dengan bersepakat di zat Allah Ta'ala, sifat berkuasa kudrat tadi itu, perkara yang terima ada terima tak ada, daripada tiada kepada ada, dan meniadakan perkara yang terima ada terima tak ada, daripada ada kepada tiada. Itu sifat kudrat Allah Ta'ala. Sama makna dengan sifat kudrat kita? Tak sama, tak apa. Jadi sifat yang ada di kita bukan sifat Tuhan, sifat kita lah. Ni payah orang sesat ngajar juga dia kata ni. Jangan tertipu dah. Jangan tertipu. Sebab fok-fok ni guna juga sifat 20. Lepas tu sifat 10, ilmu sifat 20 hak boleh busuk nama. Mula hak orang panggil hak otak sikap. Fok-fok batiniah ni hak ambil ilmu-ilmu agama ni, susuk masuk tafsir ikut selera dia. Wi nampak sama. Ada ni. Ilmu ni ilmu batin ni, ilmu dalam ni. Tu. Jadi jangan kita tu orang panggil tertipu daya dengan fuak-fuak lagu ni. Jangan. Habis. Tapi orang lain ni minat tu. Sungguh. Kalau ngaji hak cara betul dengan kitab gini, tak ramai. Walau free pun tak sih. Kata ilmu kulit. Ilmu ahli kitab ya. Tak sapat tu anak-anak dia nak belajar ilmu daripada ahli kitab atau ahlillah. Siapa ahlillah dia lah. Apa? Dia ngajar tak ke kita? Mana? Laduni. Tuhan sendiri direct ajar. Ceru. Waktu cerai tu. Waktu karuk berat tu. Tu baca Quran pun lewat tabak laduni ke mana? Tu. Maka kalau gitu, kalau dia tak kata wahya, dan ia sifat hayat, sifat perhidup ni, sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala tusahhihu lahu an yattasifa bil ilmi wa ghairihi minas sifati. Gitu kita arak kata kan. Dan ia sifat hayat ni, sifat perhidup ni, sifatun, satu sifat, qadimatun, yang sedia kala ada di zat Allah Ta'ala. Zat Allah qadim, sifat Allah pun qadimah. Zat Allah tak ada mula bagi ada, sifat Allah pun tak ada mula bagi ada ke? Ada di mana sifat hayat ni? Qaimatun bidzatihi ta'ala, ada di zatnya Allah Ta'ala. Tusahhihu lahu, mengesahlah ia sifat perhidup Allah Ta'ala ni, lahu baginya, bagi zat, an yattasifa, bahawa bersifatlah ia zat tu bil ilmi wal qudrati wal iradati wa ghairihi minas sifati. Jadi sifat hayat ni seolah-olahnya sifat yang menjadi syarat sah pada realiti. Seolah-olah. Tapi syarat sah ngoti fit ta'akkuli, dia panggil. Pada ta'akkul akal. Syarat ngoti pada ta'akkul akal. Kalau seorang tu dia tak hidup, kita duk cerita kata mamak ni baik sungguh, pemurah, tidak bakhil, berjuru, mudah basuh. Kalau pergi kedai kopi dia belanja semua. Tanya mamak mana? Mamak mati 10 tahun lalu. Dia kata ni. Lepas tu apa nama dia duk cerita dia. Atau mamak mana? Mamak tu mati dah. Tak ada kerja. Duk cerita apa? Benda orang mati dah. Kau ada orang minta projek saing, minta lagi dengan Tengku Dua Mei. Ada? Benarlah kata Tengku Dua Mei tu Perdana Menteri. Tapi orang tak minta dah saing dia lah ni. Orang minta dengan Ismail Sobri pula. Ni. Tu lagu tu. Bapa? Dah bila mati pada lagi sifat-sifat lah. Tak ada lah. Maka sebab tu hayat-hayat ni orang panggil sifat syarak. Sifat syarak bagi zat nak bersifat dengan segala sifat-sifat kamalat yang lain. Syarak sengoti fit ta'akuli, syarak sengoti pada akal, tapi ka'anna syart. Seolah-olah syarak fil waqi'i pada waqi'. Gitu dah. Habis. Kemudian dia kata maka hidup Allah Ta'ala itu tiada dengan sebab nyawa. Dengan tu sababiyah dia panggil. Maka hidup Allah Ta'ala tu tidak dengan sebab nyawa, dengan sebab roh tadi. Dia kita sebut dah tadi. Wala yajuzu i'tiqadu anna lahu ta'ala ruhan
walau qadimatan. Munazzahatan an sifatil hawadisi. Tiada harus, yakni haram bahkan boleh jatuh kafir. I'tiqadu, oleh berpegang dalam hati seorang, annalahu, bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala tu roh, walaupun qadimatan, walaupun roh tu dia qadim sekalipun, munazzahatan an sifatil hawadisi, serta tersuci daripada segala sifat-sifat yang baharu, pun tak boleh kita i'tiqad lagu tu. Tu sebab apa? Kalau Allah Ta'ala hidup dengan roh, ternafi keesaan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab roh bukan sifat bagi jasad, tapi roh ialah satu zat yang asing daripada zat jasad. Kalau kita kata Allah berhidup dengan roh, bermakna zat Allah Ta'ala ialah jisim, bergemagai seperti kita juga. Sebab apa? Sebab kita ni ada roh duduk dalam ni. Yang boleh rasa panas, sejuk. Tu nak marah, sakit hati, sedih, suka, happy. Tu kalau kita cabut bulu pak, rasa sakit. Gapo tu? Roh. Roh tu ada. Yang kata tak ada tapi hakikatnya serah pada Allah Ta'ala. Yas'alunaka 'anir ruh, menanya kepada engkau oleh manusianya tentang roh. Qul, kata jawab lagu ni, hey Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh tu ialah urusan Tuhan. Tak seduk cara lah. Tak seduk cari alat lagu mana kita nak tangkap roh. Sebab lain ni ada kan macam-macam cerita kan. Kalau Netflix tu macam-macam cerita. Mana you boleh rigat roh dia tu masuk boleh tubuh orang lain. Tu ada alat pula you boleh reka. Roh tu dia kata tubuh dia ni, dia ni apa? Berahi ke orang jatuh, dia jatuh ke? Gay orang panggil. Gay. Dia orang jatuh, dia berahi ke orang jatuh. Jadi dia tak suka tubuh dia ni. Maka dia nak cari orang tina supaya roh dia ni boleh masuk dalam tubuh orang tina tu. Roh orang tina tu pula masuk dalam tubuh dia orang jatuh. Macam-macam cerita karut-marut gitu dah ni. Bolehnya buat cerita lagu tu. Tu. Tak ada dah. Roh kita tak boleh nak tubik pergi masuk roh orang lain, tak boleh. Sebab tu demo duduk kata roh wali tu masuk tubuh orang ni, roh Syekh Qadir Jalani lah masuk. Ni kan banyak jenis-jenis silap-silap batin yang panggil. Silap batin. Dia baca doa kena minta nak jadi silap Sunan Kalijaga. Silap tu macam-macam pun boleh silap. Dia kata siapa? Roh Sunan Kalijaga masuk tu ya. Atau roh Syekh Qadir Jalani, atau roh bukan belaka tu karut. Lepas tu gapo masuk? Jin. Hatu masuk tu. Sungguh syaitan ni boleh masuk dalam tubuh kita sungguh. Atau ada habislah hadis inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dami. Sesungguhnya syaitan ni masuk dalam tubuh hadis kuk lia-lia darah anak dia. Yalah sungguh. Waktu lepas silap kera sakti. Boleh naik atas pokoknya tiba-tiba. Padahal tu kalau tai segar gini nak panjat pokok motel pun takut. Tapi seru tu masuk naik atas pohonnya. Agak apa tu? Hatu kera sakti tu. Bukan wali ke apa dak dah. Ni ada kata roh wali ke mana masuk. Roh wali tu duduk dalam kubur iyalah, duduk tamat-tamat syurga dia. Nak masuk apa tubuh musuh pangai tu. Tu rohmu. Pagapa masuk syaitan. Syaitan hak ajar gerak gitu gerak. Sebab tu ada sungguh benda gitu tu ada. Tak payah nutuplah. Sampai-sampai muda berahi tu. Nak pergi cari tapak suci lah, wali suci, body suci macam-macam. Kata ni. Nak pergi menutup. Tak tahannya kalau marah baru jadi. Pelik. Ya kan juruh-juruh ni kena marah baru jadi. Kalau tak marah tak jadi. Ada juga gitu Jadi kalau gitu kena marah. Kalau marah tu ni semua gitu lah. Duduk golek dah Sebab apa dia marah? Jadi kalau kita tak marah, kita pergi senyum, dia pun buat juruh dia.
Tak gerak gapo. Kata sebab entah tak marah lagi tu dia. Jadi kita kena marah. Weh, ajar marah pula. Agama ajar suruh sabar, kita ajar marah pula. Ya pelik. Nah. Tapi orang dulu jadi tu ustaz. Orang dulu tu beramal bukan nak benda tu. Nak faham boleh? Orang dulu mengamal, orang panggil ayat 4 selendang merah kau berapa tak kira lah. Semua tutup guru ada belaka tu amalan tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ni. Orang dulu tutup guru dulu beramal tu bukan nak benda tu. Beramal tu kerana Allah Ta'ala jadi wirid. Nah. Tai kepik sampai tu kan tiba-tiba dia baca ayat tu jadi gitu. Jadi orang panggil apa dah? Karamah, maunah. Itu. Gitu, bukan dia tu buat amal. Nak juru, nak kuasa. Bukan tu, dia beramal tu kerana Allah Ta'ala. Nah, bos apa masa? Nah, dia kelingnya. Golek orang nak buat khianat ke dia. Boy, dia duduk baca ayat tu, hidup zikir sama. Ya, pun tak sesuai orang tu golek. Dia pula kita tepuk. Mana tu golek ni. Dia pula tepuk. Sakit tak? Tu guru dulu bukan beramal sebab nak benda hak belah-belah. Orang lain ni beramal nak benda karut-karut gitu. Tu jadi ngaruh. Siap buat perguruan pula. Daftar pula, bayar yuran pula. Tu kaya tu guru silap. Silap batin. Kalau silap zahir tak apa, bagus. Silap zahir tu memang exercise tunggu. Baik, habis. Marahlah orang silap aku ni. Apa kita pun silap juga. Habis. Dan nafas. Baca nafas tu dah. Kalau kita jauh baca nafas, artinya baca nafsu yang nafas. Nafasun artinya napah. Itu. Tidak dengan napah. Tidak dengan roh, tidak dengan napah. Dan tiada dengan makan dan minum, yakni dan tiada hidup Allah Ta'ala tu dengan sebab makan dan minum. Tidak. Kayak kita asbab bagi boleh hidup ni makan, minum. Kalau haus, tak kering tekak sungguh, boleh mati dengan sebab haus dahaga. Atau lapar sangat-sangat, mati dengan sebab kebulu. Allah hidup tidak dengan asbab musabbab. Sebab dia memang tu sifat perhidup sengoti yang ada di zat dia. Sebab tu Tuhan kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bergantunglah hatimu dengan zat yang maha hidup, tak mati-mati. Sebab kalau mu bergantung dengan zat yang maha hidup, tak mati-mati, maka pergantunganmu tu selama-lama. Gitu kan? Dah hidup tak mati-mati ya? Kalau kita bergantung dengan zat yang hidup kemudian mati. Hayyun summa yamut. Kita bergantung dengan orang ni hidup kemudian mati. Bila dia mati, hilang tempat gantung kita. Tu gak sombak nak cari tempat gantung lain pula. Masa tengah datuk tu hidup sedaplah dia nya. Apa gedebel berjalan perut pucik cakap dada berjalan dia ni. Duk kedai kopi pun tabur duit gitu. Makan semua hangpa belanja. Apa? Ada Tan Seri payung bawah dia duk bergantung dengan Tan Seri tu. Datuk Tan Seri tu mati dia pun tak ketek dia ni. Buat apa? Tempat bergantung dia pun tak ada dah. Kalau bergantung dengan hak hidup kemudian mati, pergantungnya kita tu tidak kekal. Atau yang wujud kemudian binasa. Mana? Harta kita. Yang wujud kemudian hilang. Bila hilang lah tempat bergantung kita. Sedangkan orang yang bergantung dengan Allah Ta'ala, maka selama-lama dia akan senantiasa dapat pergantungnya dia. Apa? Sebab Allah yang maha hidup, tak mati. Itu iktikad kita. Mari wahizam, Tuhan ni tak hidup, tak mati. Pelik dia. Ada juga. Itu ni. Tu lebih kurang Haji Syari juga tu. Tuhan ni tak hidup, tak mati. Gapo tu? Tak hidup, tak mati. Allah gitu, tak hidup, tak mati. Bukan Tuhan tu. Tu tahikmu kalau baca ambil tu, tak hidup, tak mati. Ya sungguh. Ni. Karut habis-habis karut. Quran kata hayyun la yamut, dia mai-mai kata Tuhan la hayyun
wala yamut. Tidak canggah Quran dah. Tapi setahu tu ramai orang ikut. Allah pelik sungguh. Ni, Allah. Manusia ni belum mari Dajjal ni gak padan dah. Kek lagi ramai hok ikut Dajjal sungguh. Setahu tu bodoh pun ramai orang ikut. Hok ikut tu hok cidik-cidik ada. Profesor, doktor, datuk, tan seri, bekas pecing, lecturer, bolehnya ikut. Nah, gi duduk pula mana, duduk bai'ah. Nah, tak setia wajib gini. Kalau tidak Tuhan laknat saya gini. Tak setia kepada pemimpin kami, guru kami, ayahanda yang bergelar gini. Oi. Orang ni minat benda itu deh. Pelik kita. Ngaji surah tak beli kitab ahli ulama tinggal tak berahi. Nah, tak apa nak. Tak berahi, you nak pelik. Hok pelik ni lah barulah. Terbaik. Tu. Tak ada arah lah. Mudah-mudahan Allah Taala bagi hidayah lah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamu. Ya Allah Tuhan, tunjuk hidayah petunjukmu kepada bangsaku kerana mereka tidak tahu. Teman tak tahu tu. Atau mereka bila diberitahu tetap mereka degil juga. Sedap ustaz ni macam dia seorang ya betul. Ya canggah pula. Tu memang orang lain gitu. Dah rumah mana memang ayah anda dia apa pasal lagu tu? Anak-anak anda nak ambil ilmu daripada ahli kitab atau ahlillah? Ahli kitab dilaknat oleh Allah dalam Quran. Ahli kitab hok dalam Quran tu Taurat, Injil tu. Dia pergi bedah ahli kitab ni, hok duk pegang kitab, duk mengajar kitab ulama ni. Dialah hak ahlillah, ahli Allah Taala. Jadi anak-anak anda pun kami nak ambil ilmu daripada ahlillah. Biar maya tak sah. Tak apa, maya tak sah tak apa. Tu teho aja tak tahu tak apa, rukun syarat tak tahu apa. Siap diriwayat pula. Sebenarnya ahli syariat lah yang merubahkan syariat. Ahli makrifat hakikat ni tidak merubah syariat. Apa contoh dia kata? Ahli syariat ni apabila sembahyang tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Ahli syariat lah yang merubah syariat. Namun ahli hakikah, ahli makrifah, macam dia lah. Walaupun tercabut kaki pun tetap kena sembahyang berdiri. Hebat kat tu. Allah kemah-keming kalau dengar kak. Rupa-rupanya sesat lah tu. Ahli syariat mana apa syariat? Nabi sendiri ajar ke? Salli qa'iman, musmayalah berdiri. Fa illam tastati', kalau mu tak mampu berdiri, fa qa'idan, maka kamu duduk. Siapa hak ubah ni? Dia nak kata Nabi ubah syariat. Nabi lah sahibus syariat. Tu. Jadi tak sudut ikutlah pokok karut ni. Ikut Nabi. Nabi cukup dah. Asy-syari'atu aqwali. Wat tariqatu af'ali. Wal haqiqatu ahwali. Wal ma'rifatu ra'su mali. Cukup dah di Nabi. Hakikat syariat, tarekat, makrifat. Tak sudah ambil orang-orang karut lagu ni. Sesak habis kita jadi. Ning habis dengan tafsir Quran ikut qasi kok dah. Tu. Lawan bagi sifat perhidup. Lawan ni kena faham lah, jangan duk faham lawan ni makna bergocoh. Macam mazhar tu duk faham lawan tu makna bergocoh. Belawai makna lawan makna tomoy. Tu gak jadi bengong semua mengaji sifat 20 ke. Dia kata Allah wujud. Wujud artinya apa? Ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawannya lawan ada? Tiada. Belawai tak ada pula Allah Ta'ala ni. Tak ada. Siapa ajarmu makna lawai lagu tu? Bukan lawai situ dengan makna bergocoh, bertewah, sparring, tomoy. Menanduk tanpa belawai aku. Lembu sama lembu menandukmu aku ke gitu. Lawai sini makna tak boleh beripu sekali. Sifat hayat ni tak boleh beripu sekali dengan apa? Dengan mati. Itu lah. Kalau mati tak hidup. Kalau hidup tak mati. Lagu tu. Mari wahizan tak hidup tak mati. Gapo tu? Tahi kering dia kali. Pelik.
Kita hidup akan mati. Nah, tu nenek kitanya telah hidup, sudah mati. Nah, Tuhan yang hidup, tak mati-mati. Gitu. Boleh ke dia Allah tak hidup, tak mati? Bah, gapo tu? Pelik tu. Oh, setara tu mau bodoh pun orang ikut. Tak ada arah dah. Dah. Dia kata lemah lembut. Yang memang hak ajaran sesat ni biasanya dia akan guna cara-cara seperti orang Kristian pederi guna. Dia guna cara akhlak, cara bagus, baik. Dia cakap pun anak-anak anda, ayah anda cuma nak nasihat saja. Kalau hak sini nak berahi orang ngajar lagu tu siap memang mudah kena ajaran sesat ni. Dah. Dia tak berahi ustaz ngajar. Hei! Apa ustaz ni mengajar nak jekoh orang, nak tidur ya ke? Boleh tidur kat dekat dinding pos Spiderman kat. Bang! Kaju. Apa ustaz? Tak wahi. Tak wahi ngajar ustaz kalau derah-derah. Backing sikit tak boleh. Apa ustaz? Tidak mencontohi akhlak Rasulullah lah. Aduh. Dah. Tu you wahi. Kau wahi gitu. You wahi hak slow, lemah lembut, dia tak khabar. Hak tu hak beracun tu. Terkena ya pulah pak, habis. Tekak-tekak selok situ tak ada apa-apa. Duduk dengan sesat selama-lama. Itu. Mereka dapat taufik hidayah Allah Taala balik. Jaga-jaga. Sungguh. Kita cerita dah dulu ke? Orang sesat ni. Ada satu hamba Allah Taala. Cerita dulu sikit. Ada satu hamba Allah, dia orang tabligh. Lah ni jadi alim dah lah ni. Dia orang tabligh. Dulu dia orang tabligh. Jadi di masjid dia tu, depan masjid dia tu ada kedai kopi. Tiap-tiap petang dia keluar wak gas. Pagi wak gas ke ada jemaah keluar, dia tu bawa jemaah keluar ziarah ke. Jemaah tabligh ni ada ziarah rumah ke rumah dah. Dia tengok semua di kedai kopi depan masjid tu ada pak cik duduk kedai kopi semua, tak rajin mari memayang masjid. Kelitah lah hati dia. Aku siapa sekali ni aku nak pergi tashkir panggil, nak pergi dakwah lah. Nak pergi dakwah wajib ni. Ni nak teragi. Takdir tu hanya dah sungguh. Satu kali dia dah pergi kedai kopi tu sehingga kata pergi dulu. Nak singgah kedai kopi ya. Pergi sujumuah je pergi dulu. Dia budak lagi satu. Dia pergi kedai kopi. Tanya. Assalamualaikum, Pak Cik. Cik, Waalaikumsalam. Goreng muda ke, darah ni naik lah, cepatlah dah, selalu dah, tak ada tanya khabar apa. Tamu nak tanya pak cik ni sama. Pak cik sama duduk depan kedai kopi ni, duduk dalam kedai kopi ni dah. Tak raja tengok pak cik pergi semaya. Pergi subuh balik, lepas subuh pukul 8, pak cik ada dah. Ni. Klik ngorek, klik isyak, pergi ngorek, klik isyak, pak cik ada lagi kedai kopi pukul 10 waktu tu, pukul 11 waktu tu. Pak cik tak pergi semaya ke? Baik. King anak muda ni ni. Pak cik tu pun kata, "Hei, awal. Aku nak tanya mu. Selama mana mu pergi semaya masjid ni, mu pernah dengar tak ustaz kau siapa mengajar Nabi SAW pernah bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Semayanglah olehmu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Gak anak muda tu kata, aja dengar lah hadis tu sahih. Semayalah olehmu seperti mana kamu lihat aku semaya. Tak dengar ustaz pun belak buku-buku dia mau letak ni. Jumpa ada. Sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah olehmu seperti mana kamu lihat aku semaya. Boleh dah pak cik tu. Boleh buahlah. Baik, kalau mu pernah dengar hadis ni, aku nak tanya mu. Sehayat hidup mu pergi jemaah masjid ni, berapa kali mu tengok Nabi semaya depan? Berapa kali pernah tengok Nabi semaya depan? Anak muda tu kata, tak haji hayat hidup tu, pak cik weh. Apa mu semaya? Nak marah kau wajib itu pula. Dah semaya wajib. Wajib pun kena tengok Nabi semaya. Berapa mu semaya? Tak nampak Nabi semaya depan. Oleh tu wahai anak muda, cari Muhammad dahulu sebelum kamu semaya. Anak muda tu pun ambil kursi perapat dengan pak cik tu. Duduk dengan pak cik tu selama-lamanya cari Muhammad, tak jumpa.
Tu bertahun-tahun dia duduk dengan pocik tu muzakarah situ. Dia tak pergi semaya dah. Cari Muhammad dulu ni. Tu 3-4 tahun kemudian dia kata, siapa bila aku tak semaya gini ni? Nah, pocik ni pun tak jumpa lagi Muhammad. Aku baru masuk grup yang ni dia tu ni. Bila aku nak boleh semaya? Tu takdir tu dapat hidayah. Dia pun cabut lagi daripada tu, gilah ke Kelantan, duduk pondok Pasir Tumbuh. Barulah betul-betul reti agama. Ini bahaya. Rupa-rupa dia kata, Allah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata, tu ulama tafsir mana? Sallu kama alimtumuni usalli. Semayanglah olehmu seperti mana mu tahu aku semaya. Mana mu nak tahu aku semaya lagu mana? Ta'allum al-ilmu innamal ilmu bitta'allumi. Hanya sahaja pengetahuan tu didapat dengan belajar. Itu hak sebenar makna hadis Nabi. Dia duk pakai terjemah ra'aitu dengan makna ra'aitu, lihat sungguh. Memang tak lihat lah kita Nabi lah ni nya. Nah, tu lagu tu tu. Kalau ada orang kata lihat Nabi pun, kena tengok jugalah. Jangan duk pakai terima belaka. Perkara tu khilaf ulama memang. Imam Ibn Hajar Al-Haytami sebut dalam kitab Fatawal Hadithiyah tentang masalah, orang tanya dia tentang hadis Nabi, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazah. Nah, siapa yang melihat aku dalam tidur, maka selagi akan melihat aku dalam jaga. Apa makna ni? Setengah ulama kata melihat aku dalam jaga tu fil akhirah, di negeri akhirat esok. Ulama kemudian membangkang pendapat yang mengatakan dapat lihat Nabi di akhirat. Itu bukan keistimewaan. Semua orang dapat lihat akhirat esok. Semua orang dapat lihat Nabi di akhirat esok. Lepas tu dapat lihat yaqazah, jaga tu bila? Ai fid dunya, bukan fil akhirah. Berlaku khilaf. Tapi walaupun perkara tu haruh, nak berlaku benda tu kena tengok orang juga weh. Nah, bukan calai-calai nak boleh nak tengok Nabi dalam jaga, dalam mimpi pun boleh tentu dapat. Kalau perangai pun apa kita lagu ni kan? Nah, kan kita cerita dah ke? Orang nak dapat mimpi Nabi tu, dia saat demi saat tu Nabi semua ingat. Ada orang yang tak boleh mimpi jumpa Nabi di madrasah tok guru dia. Dia pun mengadu ke tok guru dia, aku nak mimpi jumpa Nabi tok guru. Nah, orang lain kata dapat mimpi jumpa Nabi, aku tak dapat. Tu kata nak mimpi jumpa Nabi. No. Esok ikut aku pergi berjalan. Kita makan gula. Nah, ada 4-5 tempat makan gula. Nah, syaratnya makan saja, minum air tak boleh. Jangan minum air. Kalau mau minum air tak mimpi. Ikut tu guru dia esok. Nah, start mula-mula makan di kenduri pertama tak boleh minum air. Anda mau rasa mana? Sedap dek tak tekak. Tempat kedua makan pula, minum air tak boleh. Siapa habis malam tu guru balik pondok tu kata, masuk tidur tu. Jangan duk main handphone kau banyak. Masuk tidur tu. Insya-Allah mimpi. Dia pun honggar masuk nak mimpi jumpa Nabi ni. Padahal hati dia ai. Kejam mata tidur kerana mimpi minum air seluah lautan kering. Nah, tak mimpi jumpa Nabi dah. Bangun pagi esok marah je ke tok guru. Tok guru menipu dia kata. Kata mimpi jumpa Nabi, kalau pergi ikut dia makan kenduri tak minum air. Nah. Dia kata, "Pak, mau mimpi ke apa?" Mimpi minum air kata. Habis kering butir bumi aku minum air dalam mimpi aku. Mana boleh mimpi minum air? Bapa boleh mimpi minum air? Cuba mu fikir. Rupanya mula-mula makan kenduri pertama tu, hati dia nafas demi nafas tak berhenti. Ai. Nafas demi nafas tak berhenti ingat ke air. Siapa masuk air tidur? Pak kita boleh ingat ke Nabi ke tu? Tok bila pergi tu kat tebah, innallaha wa malaikat. Masuk waktu tidur. Samsing dengan Tuhan dia tu ni. Padahalnya Tok Bila tu baca ayat Tuhan tu, patut kita bila Tok Bila kata, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Patut gitu tapi dak senyap. Tu Elio pula dah. Libasi pula dah. Pahala lagu ni nak mimpi jumpa Nabi. Apatah lagi yaqazah. Iyalah haruh, tapi perkara tu nak boleh berlaku bukan calai-calai lah.
ilmu betul-betul melaut, amal betul-betul hebat. Nah, orang warak jauh diiktiraf keilmuan dia. Tu pun ada lagi orang kadang-kadang tak percaya kalau orang setara tu dapat mimpi jumpa Nabi, dapat lihat Nabi dalam jaga. Kita mudah-mudah ngaku dah dia ni. Mudah-mudah cerita. Tuan-tuan. Nah, dulunya di surau ni di masjid saya ni ada pelajar saya nengok Nabi duduk semaya pukul 3 pagi. Masya-Allah tuan-tuan. Oh, nak ngepeng ke apa lagu tu? Benda-benda gitu kalau betul sekali pun tak usah cerita. Tak usah cerita kau cerita apa benda tu. Tak ada kerja dia cerita benda gitu. Nah, boleh menambah ke apa? Marketing pondok. Kalau tak serih, kapi aku pun tak betul. Lepas tu, gapo boleh? Hei, pelik sungguh ni. Ustaz nak marah siapa? Aku kan tengok Facebook hangpa tak tahu siapa. Tahulah dia. Nah, ada tu. Lawan hidup mati. Artinya tak boleh beripung hidup dengan mati. Itu mana lawan? Dah Tuhan tu mesti ada bersifat dengan sifat pehidup. Mati Tuhan tentu tidak. Gitulah dia. Mustahil ia Allah mati. Hanya wajib hidup selama-lamanya. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mati. Al-maut. Atau fi makna al-mauti. Pada mana mati? Mana? Tadi hidup dengan roh. Nah, itu pun ya'tarihil mautu. Itu orang panggil pada makna mati juga. Apa? Karena kalau hidup dengan roh bermakna zat Tuhan satu, zat roh Tuhan satu. Artinya boleh becek tak? Boleh becek. Maka ya'tarihil mautu. Boleh mengenai di atas zat Tuhan itu oleh mati. Tentu tidak. Maka Tuhan hidup dengan sifat pehidup. Habis situ. Kemudian kata dia, ada pun bermula tanda yang ni dalil yang menunjuklah ia dalil di atas mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pehidup dan tentu tidak mati ia Allah. Dua-dua tadi dah. Satu dalil, dua mana dulu? Ialah sekalian makhluk ini apa? Baharu makhluk ini, ada makhluk ini, terima ada, terima tak ada makhluk ini. Tu wajah dilalah dia panggil. Boleh buh belaka wajah dilalah mana bu? Baru makhluk ni. Terima ada, terima tak ada makhluk ni. Nah, semua tu menunjuk di atas Allah mesti hidup, tentu tidak dia mati. Bapa? Kalau dia tidak bersifat dengan sifat pehidup, tentu dia mati. Kalau dia mati, dia bersifat dengan sifat kudrat iradat ilmu. Tak. Kalau dia tak bersifat dengan sifat kudrat iradat ilmu, bagaimana dia nak mengadakan alam ni? Tak boleh muka dia mati. Alam ni jadi dengan lagu mana? Tak ada siapa yang mengada. Boleh terima? Tak boleh terima apa letak kita? Tentu ada yang mengadakan alam ni. Kalau gitu alam ni tak boleh ada kalau Tuhan mati. Pas tak ada alam ni betul tak? Tak, kerana alam makhluk ni nampak dengan mata kepala kita ada. Bermakna Tuhan hidup, tak mati. Habis? Tu dalil ijmali tu. Dalil hak fardu ain kita kena reti. Tu pegang molek tu. Balik pani duk kedai kopi ke mana mikir semula. Bila dia sokok pun tak apa mikir semula. Kalau Tuhan mati lagu mana? Biar kita betul-betul yakin dengan dalil, bukan dengan mulut hamba tak. Sebab apa? Sebab ilmu ni tak dimemadakan dengan taklid. Kalau taklid, saat-saat mati siap. Setan berupa dengan rupa hamba boleh. Ikutlah. Dia berupa dengan rupa hak siapa kita tu tak ngesuk. Kita tak asuk ke mokpok kita. Jenis kita mokpok kita kata bibi, tak ada lawan pakai apa. Syaitan mai berupa dengan mokpok. Atau syaitan mai berupa dengan tok guru. Kita jenis tak boleh. Tok guru kita kan ni. Siap kalau tu kan ada ni. Syaitan boleh mai berupa dengan rupa tok guru, dengan serban, dengan jangguknya, celoknya, dengan sugi atas atas lenga 2 3 wasabah pulak gulu atas kepala atas kok dah. Mari. Dah. Allah kita kata tok guru mari dia hamba sakit ni. Lah aku saya kamu. Aku duk mengajar mula tak betul belaka pak leh weh. Tuhan Tuhan ada tentu tidak. Tuhan ada tentu tidak, tak ada Tuhan dalilnya. Tak betul. Hak betulnya Tuhan tak ada. Atau Tuhan joton ni. Tak kira. Kalau kita jenis tak asal tok guru ke mana? Lagu tu tok guru ni. Lah aku ayat ni aku saya kamu lah ni. Gitu sudah malaikat maut cabut mati kapi tak ada pasal. Tu jaga-jaga ilmu ni tak dimemada dengan
taklid. Sebab tu ulama tak bagi kita taklid. Kita kena mikir. Nah, qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata orang, ashabus sa'ir, ahli neraka sa'ir, law kunna, kalau mula di dunia, nasma'u, kami dengar orang mengajar. Tok guru mengajar kena dengar dulu. Memang kena taklid dulu mula-mula. Kata ni. Cara nak mikir lagu mana, nak mikir sendiri sesat pula. Mula-mula kena dengar dulu, ngaji dulu. Nasma'u aw naqilu. Kemudiannya barulah kita kena fikir. Tu kedak. Apa salahnya kalau Tuhan mati? Terus fikir dulu. Nah, boleh kok Tuhan mati. Pakai Tuhan mati, siapa buat langit ni? Siapa hok menggerakkan aku ni? Siapa? Siapa yang mentadbir alam ni? Tak ada. Jadi tak ada alam ni tak boleh gerak. Dak pun tak boleh ada sejak di awal lagi. Pas tak ada alam ni betul tak? Tak betul. Aku sendiri tengok langit bumi ada. Nah, hujan panas kemarau bergerak alam ni. Nah, hari-hari orang tubik ke rumah, pergi pejabat, balik jam pula, hari-hari duduk mana tu. Siapa yang menggerak ni? Siapa yang mentadbir ni? Kalau tidak Tuhan. Kalau gitu Tuhan mesti bersifat ngapa hidup. Tentu tidak dia mati. Kalau tidak, tak boleh dia nak mengadakan makhluk ni. Apa? Kalau mati tak ada kudrat iradah ilmu. Habis. Maka kita pun pegang tu. Kalau kita mati pani mari siapa pun berupa dengan tok guru sama mana janggut panjang pas lerek. Pas latar. Tak boleh. Dalil ada dah. Berupa muka gapo pun aku tak terima. Mati kita dalam iman dan Islam. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kita tolong agama Allah, tolong ngaji, tolong faham, tolong pegang dalam hati. Wa yuthabbit aqdamakum. Tuhan tolong kita, Tuhan tetap akidah kita. Saat-saat roh siapa sini, barangkalinya ada anak-anak kita duduk talking Allah. Nah, pak Tuhan pecah pendengar kita, dengar orang duduk talking sebut Allah. Roh kita pun Allah. Tubik kita dengan Allah, akhir kalam kita atau la ilaha illallah. Mati kita dalam iman dan Islam. Man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu. Nah, tu siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah masuk syurga dia. Tu bukan senang lah tu. Kalau dunia ni ngaji la ilaha illallah ngatik la ilaha tengok tu email tadi siapa dah di punak dia tu kau nak pula tu. Kok lagu tu kan nak mati ngucap la ilaha illallah gua habis. Kemudian kita sambung pula dan sama'un wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin, ibu-ibu, ayah ya. Sekarang ni progres pondok kita sedang bergerak dah tu. Boleh tengok di Facebook Ambo lah. Ambo sentiasa update jugalah. Sekarang ni dalam membetulkan tanah lagi. Nak betul tanah, kemudian jalan hok masuk dalam tanah pondok tu nak buat jalan baru straight. Dia ada dah rizak jalan. Tapi oleh kerana rizak jalan dia tu bawah ni gaung, jadi dulunya dia masuk tak jalan tar tu dalam tanah pondok. Jadi lah ni kita ambil tanah bukit tu, tambung gaung-gaung ni nak buat jalan baru, nak mahu buat jalan baru. Jangan pergi masuk dalam tanah pondok. Dia hak tu pun makan duit juga kayak gitu. Cuma lah ni nya pakak-pakak teruslah menyumbang, berwakaf, bersedekah. Ambo sentiasa mendoakan orang yang berwakaf untuk pondok ni murah rezeki, panjang umur, mati dalam iman dan Islam dan masuk syurga bi ghairi hisab au hisaban yasira. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.